أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، حضرة الله وسنة الشريشة على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih Dr. Wan kerana sudi menjemput saya sekali lagi pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kuliah kita, ada tazkirah pendek yang selalunya kita amalkan di STF ini dalam setiap kursus. Maka pada hari ini saya nak mulakan tazkirah saya dengan bertanya nida, sebab nida yang saya nampak besar dekat skrin saya ni. Prof. Nida, kalau sekiranya Nida nak pinjam pen dengan saya, apa yang Nida akan cakap? Saya tak ada pen lah Prof. Saya nak minta izin untuk gunakan pen. Prof boleh? Right, okay. Kalau Ustaz Faizal, macam mana cara agak nak sebut? Kalau saya, Prof, saya mohon izin untuk menggunakan pen Prof kerana saya tak memiliki pen hari ini. Kalau Ustaz Alif? Assalamualaikum Prof. Salah. Saya terlupa nak bawa pen lah hari ni Prof. Boleh tak saya minta izin untuk pinjam pen Prof? Okay, kalau Nabila Huda? Assalamualaikum Prof. Boleh tak saya nak pinjam pen Prof? Okay, kalau Nur Hidayah? Prof, maaf bertanya. Prof ada pen ke? Sebab saya tak ada pen. Kalau ada, saya nak pinjam pen Prof boleh? Alright. Kalau kita lihat ini proses dalam kita nak menghalusi peribadi saya ya, peribadi kita masing-masing insyaAllah ya. Nak menghalusi akhlak kita masing-masing. Kalau kita lihat dalam tadi ada dua cara ya. Kalau Nabila Huda dengan Ustazah Hidayah kata nak pinjam, boleh tak saya pinjam pen? Ya, tapi dalam banyak-banyak tu nampak Ustazah Nur Hidayah agak kasar sikit lah berbanding dengan orang lain kan. Kalau berbanding dengan Ustaz Faizal, berbanding dengan Nida, dengan Alif, dia kata Assalamualaikum Prof, boleh tak saya minta izin untuk gunakan pen kan? Antara dua tu mana yang agak-agak betul? Nabila Huda, kita nak minta pinjam pen, Prof boleh saya pinjam pen Prof? Yang kedua, boleh saya minta izin untuk guna pen Prof? Satu perkataan yang menggunakan perkataan pinjam, yang kedua menggunakan perkataan guna. Prof boleh tak saya gunakan pen Prof? Boleh tak saya minta izin gunakan pen Prof? Yang satu lagi, boleh tak Prof saya minta izin pinjam pen Prof? Perkataan guna dengan pinjam ada dua beza tu ya. Yang mana satu agak Ustazah Hidayah yang betul? Antara pinjam dan guna. Prefer. Boleh mohon izin untuk pinjam. Oh, pinjam ya. Oh, I see. Kalau Nabila? Kalau tujuan saya untuk meminjam sebentar, jadi saya akan pakai pinjam lah. So saya akan pulangkan balik. Pinjam. Kalau Alif tadi, kenapa Alif gunakan perkataan guna, bukan pinjam? Saya rasa tadi macam saya cakap pinjam juga, tapi saya rasa kalau guna lebih bagus. Kalau pinjam nanti ink kita tulis tu macam mana kita nak pulang? Ya, tepat ya. Kalau kita nak halusi ya.
biasanya kalau kita pinjam, kita kena pulangkan balik benda tu dalam value yang sama. Misalnya contoh kita pinjam duit bank kita kan. Boleh saya pinjam duit bank ni berapa? 1,000. Nanti bank kata boleh. Tapi kita kena pulangkan 1,000 juga kan. Kita tak pulangkan 95%, 95 9,950 ringgit. Begitu juga dengan pen ini. Kalau kita pinjam, kalau dakwah tu 100%, maka kita kena pulangkan 100% dakwah itu. Tapi kalau kita kata, boleh saya minta izin guna pen ini, jadi minta izin guna, perkataan guna tu artinya gunalah dakwah itu. Dan kalau kita pulangkan, kalau ada kekurangan pun, maka itu biasalah ya, biasalah. Macam mana agak, tadi Alif telah bertukar daripada pinjam kepada guna kan. Kalau Nabila Huda dengan Hidayah ni macam mana? Nak tukar ke tak mau tukar? Nak kata pinjam juga? Kalau begitulah penerangan Prof, maka guna dia lebih tepat lah Prof. Hidayah Ikut saranan Prof. cakap apa saranan saya dan bagi alasan. Bagaimana? Kita ikut saranan Prof lah tadi selepas dengar penerangan tu kan. Gunalah yang lebih sesuai. Jadi kalau kita lihat tadi Ustaz Faizal dengan Nida tadi menggunakan cara yang tepat, yang barangkali mempamerkan kehalusan budi pekerti, kehalusan akhlak, ya. Itu yang kita nak cuba untuk tanamkan dalam diri kita supaya dalam setiap benda kita menghalusi akhlak kita. Betul ke Dr. Wan? Bukan saja menghalusi tapi dia jadi lebih spesifik, lebih tepat dan lebih tajam lah. InsyaAllah. Ya. Jadi inilah perkara-perkara ini. Kenapa kita nak sangat menghalusi akhlak kita ni? Kadang-kadang ada orang berjuang tapi akhlak kasar. Itu tertipu dalam perjuangan dia ya. Sebab itu ada orang yang kita bagi dakwah tapi mereka lari daripada kita kerana cara kita itu adalah cara yang kasar, cara yang tidak tepat. Berbanding dengan orang yang orang yang halus akhlaknya itu, maka dengan sendirinya ini semalam saya dengar dia Profesor Kamal Hassan, semua kenal kan? Allah ya Profesor Kamal Hassan daripada IAUM. Mereka ada siri dia sebagai rektor, ada orang yang bercakap tentang itu, ada siri dia sebagai scholar, ada orang bercakap tentang itu, ada siri lah. Dan saya semakin sempat mengikuti siri dalam keluarga dia. Jadi keluarga dia, anak-anak dia dan juga murid dia menceritakan tentang bagaimana akhlak Profesor Kamal Hassan ini. Dan salah seorang daripada anak dia, anak perempuan dia, belajar dekat IAUM. Oleh kerana di IAUM tu selalu parking tak ada, jadi kadang-kadang nak cepat apa semua terpaksa parking tempat yang tak kena. Maka anak dia ni selalu kena klaim. Ketika itu Profesor Kamal Hassan ni menjadi rektor di situ di IAUM tu. Bila anak dia bagi tahu, Baba, kata saya kena klaim, security claim. Tetapi apa dia kata? Dia kata bayarlah. Setelah dah kena klaim, bayarlah. Jadi dia tidak ya, kalau sekiranya tidak menghalusi akhlak itu mungkin kata tak apa nanti Baba telefon dekat security guard. Kalau telefon dekat security guard juga mungkin lepas ya lah sebab anak rektor kan. Tapi tidak. Begitu juga kami diberitahu kemarin bahawa Profesor Kamal Hassan ini dia sangat rapat berkawan dengan Ustaz Osman Muhammadi Al-Muhammadi, sama-sama di Universiti Melaya, sama-sama di kampung daripada kecil, sama membesar, sama nakal, sama masuk sekolah kat UM dan sama-sama menjadi intelektual yang sangat disegani dan dihormati ya, Osman Muhammadi dengan ini. Jadi masa dia belajar di Universiti Melaya, kadang-kadang dia orang study sampai malam gitu. Dan tiba-tiba bila dia nak balik pergi tengok motosikal kena klaim, kena ikat dengan rantai, kena rantai. Tapi mereka balik ke rumah dulu. Jadi esok ini anak Ustaz Osman Muhammadi sendiri menceritalah. Dia jadi bila balik ke rumah, esoknya dia beritahu kat Prof Kamal, dia kata,
nak pergi ambil motosikal, nak pergi potong rantai tu. Prof Kamal kata jangan. Ya, kita dah buat salah, kita bayar saja. Ya, itu kita nak menghalusi akhlak yang begitu rupa. Dan diceritakan bahawa Prof Kamal Hassan ni hubungan dia dengan Allah sangat-sangat kuat sekali. Apa jua yang dia tengok, apa yang dihadapinya, maka pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak halusi, ya. Katakanlah sekarang ni Ustazah Hidayah menjadi ketua di sebuah pejabat. Jadi pengarah lah, ya. Katalah ketua pengarah di sebuah pejabat. Tiba-tiba anak Hidayah sekarang dah kahwin belum? Dah kahwin kan? Dah kahwin, ada berapa anak dah? Sudah Prof, 2 sekarang. Alhamdulillah, sudah 2 orang anak. Kemudian ditugaskan ke luar negara untuk bertugas. So, Ustazah Hidayah bawa komputer yang dibekalkan oleh pejabat dan bawa anak sekali. Tiba-tiba anak nak apply untuk masuk universiti, komputer dia rosak. Dan tak ada komputer lain kecuali komputer Ustazah Hidayah saja yang ada. Sedangkan tarikh tutup dah dekat. Jadi dia kena apply cepat-cepat secara online. Kalau tidak, nanti maka dia tak sempatlah masuk sebab kena isi UPU kan? Kena masuk UPU. Apa cara Ustazah Hidayah nak selesaikan masalah itu? Jika dapat pada waktu tersebut, jika ada peluang untuk akses menerusi contoh cyber cafe sebagainya, kita akan lebih prefer untuk pergi ke tempat tersebut lah, dan biarkan anak untuk apply kan urusan dia. Sebabnya komputer yang kita ada itu atas dasar kerja. Namun kalau lah orang kata darurat ni memang cari dah tak ada ke apa, yang kita ada apply adalah mohon izin kalau ada mereka yang bertanggungjawab atas PC tu, pegawai yang tertentu, untuk kita inform saya ada nak menggunakan atas dasar peribadi disebabkan keperluan tertentu, ataupun kalau contoh ada serta tempat dia kata buat bayaran lah, maksudnya contoh kalau kita gunakan ink atas dasar tertentu, jika di tempat tersebut contoh di kantor, di pejabat itu ada peraturan yang dibolehkan, maka kita kena follow lah peraturan tu. Sebab itu satu tanggungjawab dan amanah kita lah. Ya, betul tuan. Itulah akhlak yang halus nama ya, yang mengambil kira itu. Itu satu sikap yang sangat bagus lah. Ya, dan begitu juga Nabila Huda sesemua kan. Dan di pejabat tu ada Panadol, kata kan. Tapi Panadol tu untuk kerja, kan? Untuk publik, bukan untuk peribadi. Tiba-tiba Nabila Huda nak pakai Panadol itu. Ya, Panadol tu pejabat punya. Apa Nabila Huda nak buat? Minta izin dengan siapa yang menjaga itu dah. Dan memberitahu bahawa ini adalah keperluan peribadi saya. Keperluan peribadi saya. Kalau dia tak benar, kena pergi keluar, beli kat luar lah kan. Itu ya Nabila Huda? Nabila Huda akan buat macam tu ke? Dekat Madrasah Osmaniyah tu? Ya betul. Dekat pejabat tu memang ada kit. Kalau saya tak ada, saya tak bawa sendiri, selalunya memang akan minta lah. Tak izin. Kit untuk awam kan? Macam mana, Prof? Ya, Okey. ya. Nak Saya cakap? ingatkan Prof bertanya lagi. Rupanya dah selesai. Tak. Okey. Taklah. So, itulah apa yang cuba ini. Kenapa ya? Kenapa? Sebab kalau kita baca hadis-hadis, banyak Rasulullah SAW mengajar kita supaya berhati-hati dalam mengambil hak milik. Misalnya contoh ada satu hadis yang daripada Abu Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Harisi misalnya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ya, dan Rasulullah memberitahu kepada mereka semua ini, jika seseorang itu mengambil hak milik orang lain, sama ada secara paksa, secara tipu, secara merompak, secara tidak sah, maka orang itu akan masuk neraka. Dan malah bukan itu saja, bau syurga juga tidak akan mereka nikmati. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW,
walaupun sedikit hak milik itu, kata Rasulullah SAW, ya walaupun sedikit, walaupun ia hanyalah setangkai kayu arak. Kayu arak ni kayu siwak yang orang dulu buat cuci gigi tu kan. Jadi walaupun setangkai kayu arak itu, kalau dia ambil tanpa kebenaran tuannya, hak milik itu, maka orang itu akan masuk neraka dan tidak mahu syurga. Waliyazubillah. Jadi begitu Rasulullah SAW mengajar kita supaya menghalusi daripada ini. Dan kita pernah mendengar cerita lah, saya pernah mendengar video daripada Allahyarham Ustaz Harudin, bagaimana dia bermimpi jumpa dengan bapa dia yang telah meninggal dunia. Bapa dia tu dia kata nampak moyok saja, nampak letih saja. Dan bila ditanya, kata bapa dia tu semua dah clear, benda lain dah clear, cuma satu saja, dalam di tanah dia tu dia termakan tanah jiran sejengkal. Atas sebab itu jadi rohnya tu nampak tak sihat, nampak moyok dan sebagainya itu. Bila sedar, Ustaz Harudin ini dia terus pergi mencari jiran dia dan mengukur balik tanah tu. Dan memang benar rupanya tanah bapa dia tu masuk sejengkal kepada tanah jirannya. Jadi dia minta halal, kemudian berhentikan balik, bakikan balik sempadan itu. Dan kemudian dia bermimpi lagi. Ini saya dengar daripada mulut dia sendiri, ya, daripada mulut Ustaz Harudin sendiri, melalui video dia. Dan selepas itu dia bermimpi jumpa dengan bapa dia. Bapa dia dalam keadaan yang dah ceria, dah sihat. Dan dia terkejut juga apabila mulanya dia berjumpa dengan keadaan moyok itu, sebab dia yakin bapa dia itu adalah seorang yang baik. Bapa dia seorang yang baik. Jadi kerana itu pun bukan dia ambil secara sengaja. Tambah-tambah lagi kalau sekiranya diambil dengan sengaja. Termasuk tanah kerajaan misalnya. Ya, kita ada rumah, kemudian di luar pagar rumah kita tu ada pavement kan, yang reserve jalan. Kita tanam macam-macam benda, kita makan hasil daripada itu, ataupun berteduh dengan pokok itu. Itu juga kalau kita menghalusi akhlak kita, itu juga akan kita bimbang takut berdosa dan Allah menghukum kita atas sebab itu. Jadi kena hati-hati tambat itu, ya. Jadi sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, walaupun setangkai kayu arak, ya, untuk bersiwak, kalau diambil hak milik orang lain tanpa kebenaran orang itu, tambah-tambah lagi dengan mencuri, dengan memaksa dan sebagainya, maka orang itu tidak akan masuk syurga, malah bau syurga pun mereka tidak akan dapat. Begitu juga dalam satu hadis yang lain daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini peristiwa di perang Khaybar. Di perang Khaybar ini Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, si Fulan telah meninggal dunia hasil ini, dan mereka itu adalah syahid dalam peperangan Khaybar itu. Dan kemudian disebut lagi nama si Fulan juga telah mati syahid, dan mereka tentulah syahid. Hinggalah ada sahabat yang menyebut nama seorang si Fulan itu, tetapi Rasulullah berkata dia tidak mati syahid, malah dia akan masuk neraka. Jadi semualah para sahabat terkejut. Kenapa begitu ya Rasulullah SAW? Ya Rasulullah SAW, sebab dia menyembunyikan hasil rampasan perang. Ada setengah perawi mengatakan benda itu hanya sekeping selendang. Tapi perawi itu dia katakan tidak berapa kuat, tapi yang kuatnya ialah sehelai atau selembar baju kemeja. Jadi kawan itu dia ambil daripada rampasan perang sebelum dibahagikan. Ya, jadi kerana itu maka Rasulullah SAW berkata bahawa walaupun dia mati syahid, tapi dia tidak masuk syurga sebagaimana orang lain. Itu juga menghalusi, ya, itu juga halusi. Begitu juga ada satu hadis yang lain, kita selalu dengar ceritanya bagaimana seorang perempuan yang pelihara kucing, dia masukkan dalam sangkar, dia tak bagi makan, tak bagi minum kucing tersebut hingga kucing itu meninggal dunia. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka kerana membenarkan kucing itu, menyeksa kucing itu dengan mengurungnya dan tak bagi makan dan tak bagi minum. Itu dengan binatang.
Kalau kita lihat tadi, yang pertama tadi, yang setangkai siwak tadi, setangkai kayu arak tadi, itu hak milik barangan ya. Begitu juga dengan selembar kain, selendang ataupun baju kemeja itu juga barangan. Tapi Rasulullah menceritakan bahawa kalau dengan binatang pun begitu juga. Jadi kadang-kadang pengalaman di rumah saya ni ada ikan, pekak ikan dalam akuarium. Jadi pagi-pagi kalau sebelum mulakan kerja, kena fikir pasal ikan dulu, kena bagi makan ikan dulu. Kalau ada kuliah ni kena fikir, kena bagi makan, atau nak menulis kena fikir dulu. Supaya apa? Supaya ikan tak kelaparan. Ikan tak kelaparan, dan tanggungjawab kita sebagai pemilik ikan. Saya ada juga tanya ustaz-ustaz, boleh kita pegang ikan dalam akuarium? Rupanya ikan itu memang untuk perhiasan dibolehkan, diharuskan. Jadi bagi makan ikan tu dulu. Binatang lain tak ada, kucing tak ada, apa semua tak ada. Jadi untuk memenuhi dulu keperluan itu, takut-takut nanti kerana kita tidak memberi makan itu, maka ada hijab. Allah hijabkan kita antara berkesannya kita nak bagi kuliah ke, nak menulis ke, berbanding dengan oleh kerana dia dihijabkan oleh kerana kita tidak memenuhi tanggungjawab kita untuk memberi makan ikan itu. Jadi itu juga kena hati-hati ya, kena hati-hati. Jadi atas sebab itu kita kalau seboleh mungkin kita menghaluskan peribadi kita. Menghaluskan dengan akhlak kita itu bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan kata-kata. Sebagaimana kita pinjam pen tadi ya, kena betul kata-kata, saya nak pakai pen ni, boleh tak? Ya. Kalau kita kata, biasanya orang ramai sebut, saya nak pinjam pen Sat. Pinjam pen itu kena bagi balik dakwah yang sama lah kan. Jadi itulah sebabnya kita kena halusi betul-betul ya, supaya nanti insya-Allah. Ini semua kita nyatakan sebagai satu pembelajaran kepada kita lah ya. Sebagai pelajaran, dan anggap ini sebagai salah satu cara kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau mengikut Abu Hurairah, dan telah diriwayatkan hadis itu oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW telah berkata bahawa sesiapa yang belajar hanya untuk tujuan keduniaan, bukan untuk mencari redha Allah, maka dia juga tak mencium bau syurga. Ini kita bercakap pasal syurga dan neraka ya kan. Jadi rupanya banyak perkara yang boleh membuatkan kita masuk syurga. Banyak perkara yang boleh membuatkan bukan hanya kita tak boleh masuk syurga, tetapi juga bau syurga pun kita tak akan dapat. Waliyazubillah. Jadi sebab itu peribadi kita kena halus sungguh-sungguh dalam kita datang belajar ini. Kalau kita fikir aku datang belajar ni nanti aku mudah dapat kerja. Aku datang belajar ni nanti kalau aku dah kerja ni aku boleh naik pangkat, nanti gaji aku tinggi. Itu semua bukan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari redha Allah, maka dengan sendirinya takut nanti tersilap niat itu, maka dengan sendirinya kita tidak akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama-samalah kita menghalusi akhlak kita ya. Akhlak ini kita boleh berakhlak, tetapi kadang-kadang akhlak kita tidak halus. Saya bagi cerita ya. Hari itu minggu lepas saya dah sebut kan. Saya cuba uji siapa yang hantar selamat hari raya. Ada orang hantar. Tapi orang hantar tu pun ada dua bentuk. Satu dia hantar secara umum. Dia buat cantik-cantik dengan cover ke dengan kad hari raya dia hantar gitu. Dia ada post itu tanpa apa-apa ni. Berbanding dengan ada orang lain juga dia hantar ucapan selamat hari raya walaupun ada kad, tapi dia sebut Assalamualaikum Prof, selamat hari raya, maaf zahir batin. Dia iringi dengan perkataan yang ditulis. Antara dua itu, mana yang lebih berakhlak? Ustazah Hidayah. Yang kedua. Selalu. Yang kedua lah. Tentu yang kedua kan. Tentulah yang kedua. Sebab apa? Dia ada personalized. Itu kan. Dia personalized, ada personal touch. Ada personal touch kan. Jadi ada rasa, oh Alhamdulillah. Sebab kalau kita nak hantar secara umum boleh aja. Hantar umum tu pula ada dua. Satu dia hantar umum kepada grup saja. Kepada grup. Ya. Itu lagilah berat. Satu lagi dia hantar memang hantar kepada kita.
Tapi secara umum juga tak sebut apa-apa, hantar kad gitu saja. Jadi kalau dulu kita pakai kad tu kita boleh tulis kan, kita boleh tulis Assalamualaikum Dato' Wan, gini kan Selamat Hari Raya apa semua, ataupun at least kita sign dan sebagainya. Tapi dalam ini saya dah fikir macam mana nak buat kad. Kemudian kita personalize dalam kad tu. Misalnya kad Hari Raya, Selamat Hari Raya Dr. Wan, tu kan. Bila saya nak hantar kad tu kepada Nur Hidayah Ustaz, Selamat Hari Raya Ustazah Hidayat, nama tu boleh tu. Saya ingat tak tahulah kalau ada sekarang ni boleh tukar secara otomatik. Boleh tak? Boleh ke Dato' Wan? Ada ke caranya? Dalam kad itu kita boleh tukar. Tapi saya rasa kalau boleh kita personalize hubungan kita. Sama juga dengan kita misalnya jemput orang kenduri. Jemput kenduri kan. Kita jemput kadang-kadang dalam grup, kita jemput kata Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, jemput kenduri kahwin saya sekian-sekian bulan sekian-sekian kan. Jadi kita tak personalize walaupun kawan kita itu mungkin dalam kelas 5 orang saja. Tapi kita hantar kat grup ni 5 orang saja dengan secara umum. Itu juga kurang berakhlak berbanding dengan sekiranya kita menjemput secara personal. Ya. Kita jemput, hantar kad, tapi di bawah tu Assalamualaikum Dato' Wan, jemput kenduri saya, kenduri anak saya ke, semua gitu kan. Jadi untuk kalau di istilah ada 11 orang, ada 10 orang lah. Ada 11 orang pensyarah. Masa saya kenduri itu, setiap orang saya hantar setiap orang secara personal. Walau kad itu secara umum, tapi di bawah tu ada mesej yang personal. Jadi kalau kita orang-orang di istilah ini boleh menghalusi jiwa kita, akhlak kita, peribadi kita dengan begitu rupa, insyaAllah, maka moga-moga Allah redha, Rasulullah SAW juga suka kepada kita, dan Allah akan bagi bantuan, Rasulullah akan bagi syafaat kepada kita untuk memajukan istiaf insyaAllah, dan moga-moga ramai orang suka berinteraksi dengan warga istiaf insyaAllah. So sekian saja tazkirah saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.